Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di Malaysia menyumbang hampir sebanyak 40% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK semasa. Namun, pandemik COVID-19 memberi cabaran luar biasa kepada PMKS untuk terus pacu perniagaan mereka. Dan sudah tentu, sokongan yang sewajarnya amat diperlukan untuk memastikan mereka kembali bangkit mendepani cabaran. Jadi untuk bercerita dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini, usaha untuk memangkinkan semula PMKS, saya nak bersama dengan Nur Sahiran Abdul Hamid yang merupakan pengasas Jessia. Sahiran, terima kasih kerana sudi bersama dengan Niaga Awani. Pertama sekali mungkinlah boleh kongsi serba sedikitlah, kita nak tahu berkenaan dengan perniagaan yang diusahakan. Okay, Assalamualaikum dan terima kasih kerana memberi kami peluang untuk menceritakan sedikit sebanyak mengenai perniagaan kami. Ya. So secara ringkas, saya menjual produk berasaskan daging seperti steak, ribs ataupun busuk, tomahawk, brisket yang pra-masak. So maknanya daging ni semua telah dimasak dan kemudian disejuk beku. Pembeli cuma perlunya bekukan ataupun disos dan panggang dalam seminit 2 sahaja untuk garingkan permukaan daging tersebut. Ya. Itu sahaja. Dan dalam bahasa Inggeris, panggang adalah sear. Jadi pembeli cuma perlu sear ataupun just sear. Sebab itulah nama perniagaan kami adalah just sear. Produk saya adalah unik, bukan sahaja di pasaran Malaysia, malah di pasaran antarabangsa. Ya. Dan daging yang saya jual termasuklah daging ayam, itik, kambing, lembu dan juga wagyu Australia dan wagyu Jepun. Produk berasaskan daging yang lain yang kami ada adalah seperti Wellington yang telah diperamasak dan disejuk beku. Seperti steak kami, pembeli cuma perlu defrost ataupun yang bekukan dan bakar di dalam oven selama 20 ke 30 minit. Ya. Jadi pembeli tidak perlu tahu cara untuk memasak daging ataupun membuat Wellington tersebut. Mereka cuma perlu mengikut langkah mudah yang kami sediakan. InsyaAllah steak ataupun Wellington yang terhasil itu kualitinya sama seperti apa yang kita dapati di kedai steak di luar sana ataupun lebih bagus daripada apa yang kita dapat di kedai-kedai makan saja, tetapi pada harga yang amat berpatutan. Ya. Dan tagline saya adalah if you can cook an egg, you can sear our steak. Cara penyediaan adalah semudah memasak sebiji telur. Ya. Dan saya mulakan perniagaan saya pada akhir 2019, mula-mula daripada rumah sahaja, melalui asas talian mengikut Instagram, Facebook dan juga Google. Ya. Dan sekarang kami mempunyai central kitchen ataupun pusat di mana kami menyediakan daging-daging tersebut. Cik Sahiran, mungkin boleh kongsikan juga, kita tahu perniagaan nampaknya bermula pada penghujung 2019, 2020 kita melalui PKP, COVID-19 tempoh yang cukup panjang. Apa cabaran yang dilalui, bagaimana kembali bangkit tak kala banyak perniagaan terpaksa ditutup dan sebagainya, cabaran-cabaran serta cara bangkit semula itu? Okey, bisnes kami adalah bisnes startup. Ya. So, jadi kami mulakan perniagaan tersebut dengan beberapa pekerja sahaja. Dan saya terpaksa bootstrap ataupun membuat hampir semua benda sendirilah dalam fasa permulaan untuk mengurangkan kos. Ya. Tetapi pada masa yang sama, saya mahu mempunyai kebolehan untuk mengalahkan perniagaan saya dan boleh mengurus jumlah transaksi yang tinggi tanpa perlu menambah pekerja dan kos. Ya. Ini adalah realiti bisnes startup seperti saya. So, pada masa mulanya, apa yang kami buat adalah mengambil langkah berhati-hati. Bila kami cuba untuk mengembangkan bisnes itu, kami cuba satu persatu cara dengan pertama kali memulakan perniagaan di atas talian ataupun online dan beroperasi dari rumah. So ini adalah masa untuk saya menguji konsep ataupun to test the concept dan memperbaik pulih our minimum viable product.
pada masa ini jualan kami adalah menggunakan WhatsApp sahaja dan saya menggunakan macam biasa Microsoft Excel untuk mengurus inventory dan juga jualan. Bila kami dapati yang penerimaan daripada luar sana adalah bagus, saya telah membuat keputusan untuk menabur dalam satu dapur pusat pada bulan Mac 2020 ya. Ya. Ini sebelum mulanya pandemik. Tujuan saya menabur ke dapur pusat ini pada masa yang sama adalah untuk memfokus kepada 3 aspek. Pertama, untuk memperbaik-pulihkan prosedur pengularan kami, SOP kami supaya lebih mudah dan efisien. Kemudian kedua, memastikan kos pengeluaran produk kami tidak naik secara mendadak ya. Sebab dulu beroperasi daripada rumah, jadi bila saya mengambil kedai dan membeli peralatan dan terpaksa mengambil pekerja, maka kos pengeluaran pun meningkat. Jadi satu cara untuk merendahkan kos pengeluaran per produk ialah untuk mengskalakan pengeluaran dengan secepat mungkin ya. So dulu saya buat dan jual lebih kurang dalam 50 kilo daging sebulan. Bila saya berpindah kepada dapur pusat, saya telah berjaya mengskalakan daripada 50 kilo sebulan tu kepada dalam 1,5 tan ke 2 tan sebulan ya. So satu lagi masalah bila kita mengskalakan secara mendadak ni adalah kualiti. So satu lagi benda yang saya betul-betul memberi tumpuan adalah untuk memastikan kualiti produk tidak terjejas apabila saya mengskalakan produksi. Ya. Dan apabila dapur pusat mula beroperasi dan menjaya mencecah kapasiti produk produksi yang tinggi, saya dah tak boleh dah nak pakai WhatsApp dan Microsoft Excel untuk menguruskan inventory dan jualan. Jadi saya terpaksa berpindah sepenuhnya kepada kedai atas talian ataupun online store. So bila saya mencari kedai atas talian ni, saya mencari fungsi-fungsi yang mempunyai fungsi penyelarasan transaksi jualan secara automatik. Maknanya pelanggan boleh masuk kepada kedai atas talian kami dan dia boleh memilih, melihat inventory yang ada secara live dan memilih dan membeli dan men-check out tanpa memerlukan any interaksi dengan saya ataupun pekerja saya. Ya. Dan kemudian pembeli perlulah boleh membuat bayaran atas talian melalui online payment portal, sama ada melalui transaksi bank ataupun menggunakan kad ataupun e-wallet. So ia mempermudahkan pelanggan kami untuk melengkapkan transaksi. Yang paling penting pada saya adalah kedai atas talian kami ini mempunyai live inventory management system ataupun fungsi pengurusan inventory yang live, di mana stok yang kami ada di dalam kedai adalah sama seperti yang tertera di dalam online store kami. So bila kami menjual, automatically inventory itu akan diselenggarakan. Ya. Dan Cik Sairan, keempat, ya saya. menyebut berkenaan dengan banyak sebenarnya yang di-highlight oleh Encik Sairan tersebut, tapi nampaknya platform digital sebenarnya banyak membantu perniagaan Encik Sairan. Pada masa sama kita nak melihat selain daripada platform digital, mungkinlah boleh berkongsi sedikit apa platform digital yang digunakan, termasuk selepas inilah arah tuju apa fokus perniagaan. Ada beberapa aspek penting yang perlu dilakukan oleh peniaga-peniaga di luar sana. Satu yang paling penting, kewujudan perniagaan tersebut di atas talian ataupun internet. Ya. Perniagaan saya perlu disenaraikan di dalam internet, dan internet adalah Google sebenarnya. Ya. So jika pembeli mahu mencari perniagaan kami, dia boleh masuk ke dalam laman Google dan mencari di sana, dan perniagaan kami perlulah disenaraikan di situ. Dan adalah amat penting untuk memastikan butir-butir perniagaan di dalam Google kami adalah yang betul lah.
dan yang dikemakinikan. Ya. Selain daripada Google, zaman sekarang perniagaan perlu wujud di media sosial seperti Instagram dan Facebook. So itu adalah satu aspek yang pertama yang perlu ada, kewujudan di atas talian ataupun internet. Dan kemudian our sales and marketing effort kami laksanakan di atas talian juga melalui posting dan iklan di Google dan juga di social media. Untuk Google, saya menggunakan Google Trends untuk memastikan iklan search engine marketing saya adalah betul. Ya. Kemudian tadi yang ketiga adalah kedai atas talian seperti yang saya terangkan sebelum ini. Penting supaya transaksi yang pelanggan perlu lakukan mengurangkan interaksi dengan saya ataupun pekerja saya. So it's fully automated. Dan kemudian yang keempat tadi pengurusan inventory. Pada saya itu adalah penting sebab bila kita menjual dengan volume yang agak banyak, agak sukar untuk kita secara manual untuk mengkemakinikan inventory dan jualan kita. Ya. So empat aspek ini adalah penting untuk sesuatu SME berjaya di dalam dunia atas talian. Baik, itu dia tadi Encik Nur Sahiran Abdul Hamid, pengasas Jessia, berkongsi berkenaan dengan pengalaman bagaimana digitalisasi sebenarnya membantu usahawan untuk terus memacu perniagaan mereka terutama apabila dilanda COVID-19 dan ingin kembali bangkit dalam perniagaan mereka. Niaga awal ni berhenti rehat seketika, kita bersambung selepas ini.